Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan, Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. Cikgu nak sambung satu lagi bahagian dalam pengajian perniagaan penggal 2, iaitu pengurusan. Di bawah bahagian kepimpinan, kita akan belajar tentang gaya kepimpinan. Okey. Mengikut sukatan pelajaran, kamu sepatutnya boleh membincangkan gaya kepimpinan autokratik, demokratik, laissez-faire dan kontingensi. Ini fakta khusus je, kena sebut dengan betul. Autokratik, demokratik, laissez-faire dan kontingensi. Jadi kalau kamu sebut demokrasi, hilang markah. Autokrasi, hilang markah. Jadi sebut dengan betul lah. Autokratik, demokratik, laissez-faire dan juga kontingensi. Okey. Okey. Apa dia gaya kepimpinan autokratik? Jadi kalau kamu perhatikan gambar ni, pemimpin ni dia gunakan remote control untuk kontrol semua pekerja ni. So pekerja ni dianggap sebagai robot, dikawal oleh pengurus dengan menggunakan alat pengawal jawara remote control ni. So ini dipanggil gaya kepimpinan autokratik. Kenapa dipanggil autokratik? Semua keputusan dibuat oleh pengurus dan dia langsung tidak melibatkan subordinat. So make sure ada dua keyword penting. Keputusan dibuat oleh siapa? Pengurus, dan tidak melibatkan subordinat. So siapa yang buat keputusan? Dibuat oleh pengurus. Dia langsung tidak melibatkan subordinat. So we call that gaya kepimpinan autokratik. So pengurus akan menggunakan kuasa yang dimiliki untuk pastikan pekerja atau subordinat ni buat tugas yang telah ditetapkan atau melaksanakan keputusan yang telah diambil oleh pengurus. So autokratik ni menunjukkan pengurus ni menggunakan kuasa untuk buat keputusan dan dia tidak melibatkan orang bawah dalam proses pembuatan keputusan. So kajian menunjukkan gaya kepimpinan ni sesuai kalau syarikat ni ada krisis atau pekerja bermasalah. Organisasi yang ada krisis, contohnya katakan jualan semakin merosot, prestasi perniagaan semakin teruk. Syarikat macam ni dia perlukan pengurus yang menggunakan gaya kepimpinan autokratik. Tengok contoh ni. Pengurus kilang pakaian menetapkan prosedur kerja yang baru dan mengarahkan pekerja mengikut prosedur yang ditetapkan. So, prosedur kerja ni ditetapkan oleh pengurus kilang. Dia yang buat keputusan tentang prosedur kerja dan dia tidak melibatkan subordinat bila buat keputusan tentang prosedur kerja ni. So we call that gaya kepimpinan autokratik. Kita pergi kepada yang kedua. Iaitu gaya kepimpinan demokratik. Demokratik ni apa keyword dia? Pengurus melibatkan subordinat dalam proses pembuatan keputusan. Maksudnya, siapa yang buat keputusan? Pengurus dan subordinat bersama-sama membuat keputusan. Ada penglibatan subordinat. Tadi, pengurus buat keputusan tanpa melibatkan subordinat. Yang ini melibatkan subordinat. Itu perbezaan utama dia. So, di sini pengurus ni akan berbincang dan meminta pandangan subordinat dalam pembuatan keputusan. Jadi, kalau perhatikan di sini, subordinat diberi peluang untuk beri pandangan sebelum pengurus ni membuat keputusan. Itu dipanggil demokratik. Diberi peluang untuk memberi pandangan dan sebagainya. Apa kesannya? Pekerja lebih committed dan bermotivasi kerana ada penglibatan mereka dalam pembuatan keputusan. Mereka rasa pandangan mereka dihargai. Jadi mereka sanggup bekerja lebih keras. Contoh, pengurus kilang pakaian berbincang dengan pekerja sebelum buat keputusan tentang prosedur kerja yang baru. So, dia tak decide. Dia bincang dulu. Supaya mereka dapat kata sepakat tentang prosedur kerja baru. Itu dipanggil gaya kepimpinan demokratik. Gaya kepimpinan laissez-faire. Subordinat diberi kuasa sepenuhnya untuk mengambil tindakan dan buat keputusan. Maksudnya, bos ni, dia biarkan. Bos ni biarkan pekerja untuk buat keputusan tapi dalam lingkungan had tertentu. Lingkungan kuasa tertentu. Jadi, pekerja ni rasa seronok bekerja, bos pula boleh relax. Sebab yang buat keputusan ni lah siapa? Subordinat. So, sesuai jika subordinat mempunyai kemahiran dan motivasi serta
committed. Jadi kalau pekerja tu ada kemahiran, bolehlah kita bagi peluang pada dia untuk buat keputusan. Itu dipanggil laissez-faire. Okay? Bukan semua subordinat yang boleh buat keputusan. Mereka mesti ada kemahiran, motivasi dan sebagainya. Okay? Contoh, pengurus kilang pakaian beri kebebasan kepada juruteknik untuk membuat keputusan tentang jadual kerja operator. Jadi, keputusan dibuat oleh orang bawah, bukan pengurus kilang. Dia serahkan kepada juruteknik untuk buat keputusan. Itu dipanggil gaya kepimpinan laissez-faire. Okey pelajar, kalau kamu perhatikan, yang gaya kepimpinan autokratik, demokratik, laissez-faire, keyword dia adalah berkaitan dengan keputusan. Autokratik, pengurus buat keputusan tanpa melibatkan subordinat. Demokratik, pengurus melibatkan subordinat dalam pembuatan keputusan. Laissez-faire, subordinat diberi kuasa atau kebebasan untuk membuat keputusan. So, nampak tak perbezaan antara autokratik, demokratik dengan laissez-faire? Tanpa melibatkan, beri kuasa sepenuhnya. So, ada 3 gaya kepimpinan yang utama. Okay? Right. Yang keempat, gaya kepimpinan kontingensi. Okay? Kontingensi maksudnya situasi. Okay? So, gaya kepimpinan ni bergantung pada situasi yang dihadapi oleh organisasi serta persekitaran dalaman dan luaran yang dihadapi oleh organisasi. Itu dipanggil gaya kepimpinan kontingensi. Okay? Contohnya macam sekarang ni berlaku masalah COVID kan? Okay? Masalah COVID. Jadi, pengurus sesebuah organisasi ni kena buat keputusan. Okay? Bergantung pada situasi. Contohnya industri perhotelan. Okay? Banyak hotel yang tutup menyebabkan pekerja ni terpaksa dikurangkan, okay? Atau pekerja diberi potongan gaji atau pekerja diberi cuti tanpa gaji. Itu tindakan yang perlu diambil. Tindakan ni hanya sesuai jika berlaku COVID-19. Kalau situasi lain, kita gunakan kaedah yang berbeza. Jadi gaya kepimpinan ni bergantung pada situasi, okay? Contohnya mengikut tugas pekerja, personaliti pekerja, kemahiran, keupayaan pekerja dan sebagainya. Okay? Contohnya kalau kamu seorang pengarah hospital swasta, kamu bekerja dengan sekumpulan doktor pakar. Doktor pakar ni mereka expert, mereka ada kemahiran tinggi dalam bidang mereka. Kita tak boleh gunakan kemahiran autokratik. Kita kena bagi peluang pada mereka untuk buat keputusan dan sebagainya. Okay? Dia juga bergantung pada personaliti pekerja. Ada pekerja yang marah, pekerja yang peramah. Okay? Semua ni kita boleh ubah suai gaya kepimpinan mengikut personaliti pekerja, keupayaan pekerja dan sebagainya. Okay? Contohnya pengurus menggunakan gaya kepimpinan autokratik apabila menghadapi pekerja yang bermasalah. Itu dipanggil kontingensi, bergantung pada situasi atau persekitaran. Okay? So, kita dah bincang 4 jenis gaya kepimpinan. Okay? So, kita tengok contoh soalan. Senaraikan 4 gaya kepimpinan, 4 markah. Jawapannya, 4 gaya kepimpinan ialah gaya kepimpinan autokratik, demokratik, laissez-faire, kontingensi. Make sure ejaan betul lah. Jadi, kamu dapat 4 markah. Uraikan 3 gaya kepimpinan. Uraikan 1 fakta, 1 uraian. Gaya kepimpinan autokratik. Semua keputusan dibuat oleh pengurus tanpa melibatkan subordinat. 1 fakta, 1 uraian. Gaya kepimpinan demokratik. Pengurus melibatkan subordinat dalam proses pembuatan keputusan. Okay? So, make sure 1 fakta, 1 uraian. Gaya kepimpinan laissez-faire. Pengurus memberi kebebasan kepada subordinat untuk mengambil tindakan dan membuat keputusan dalam lingkungan had tertentu. Okay? Soalan ketiga, jelaskan 2 gaya kepimpinan. Jelaskan 6 markah. 1 fakta, 1 uraian, 1 contoh. Example, gaya kepimpinan autokratik, 1 markah. Semua keputusan dibuat oleh pengurus tanpa melibatkan subordinat. Uraian, 1 markah. Contohnya, seorang pengurus bank memindahkan 5 pegawai kredit ke bahagian pemasaran tanpa berbincang dengan ketua jabatan kredit. Ini menunjukkan autokratik. Okey, dan ini bagi contoh untuk demokratik ya, fakta, uraian, contoh. Okey. Jelaskan gaya kepimpinan yang berikut. Di sini fakta telah diberikan.
kamu kena bagi uraian dan contoh. Cara menjawab samalah. Okey, autocratic. Semua keputusan dibuat oleh pengurus tanpa melibatkan subordinat 1 markah. Berikan 1 contoh. Jadi kamu dapat 2 markah. Okey. Ini pun sama. Gaya kepimpinan laissez-faire, kontingensi. Bagi 1 uraian, 1 contoh. Okey, jadi kamu dapat 2 markah. Okey, ini soalan kajian kes. Okey. Kepimpinan ni banyak keluar dalam bahagian kajian kes. So, kita perhatikan satu soalan berkaitan dengan gaya kepimpinan. Okey. Kajian kes ni berkaitan dengan Puan Nik Adlina, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Rangkaian Restoran Makanan Segera terkemuka di Malaysia. Gaya kepimpinan beliau sering menjadi model ikutan pemimpin organisasi yang lain. Beliau menganggap kaki tangannya sebagai aset paling bernilai dan segala pandangan dan cadangan yang dikemukakan oleh kaki tangannya tanpa mengira peringkat akan dibincang dan dinilai untuk pembentukan strategi organisasi. Jadi, kamu nampak di sini segala pandangan akan dibincang dan dinilai untuk pembentukan strategi. Ini menunjukkan apa? Demokratik. Jadi, inilah cara kamu nak kenal pasti apakah gaya kepimpinan yang digunakan oleh pengurus. Okey. Beliau memastikan penglibatan. Nampak tak keyword dia? Penglibatan. Ini menunjukkan demokratik. Okey. Beliau juga memastikan wujud kerjasama yang erat di kalangan kaki tangan untuk realisasikan matlamat. Kaki tangan syarikat juga boleh berjumpa dengan beliau bila-bila masa untuk membincangkan isu atau cadangan. Beliau juga menggalakkan kaki tangannya cuba idea baru. Beliau juga bertoleransi terhadap pandangan yang berbeza. Jelaskan gaya kepimpinan yang diamalkan oleh Puan Nik Adlina. Okey. Jadi bila baca kes ni, bahagian yang cikgu tandakan dengan merah ni menunjukkan kaitan kes untuk gaya kepimpinan. Okey. So, cara menjawab, first kena sebut Puan Nik Adlina mengamalkan gaya kepimpinan demokratik. 1 markah. Okey, kena sebut jenis apa uraiannya. Pengurus melibatkan subordinat dalam proses pembuatan keputusan uraian. Lepas tu, senaraikan kaitan kes. Okey. So, kaitan kes yang pertama, beliau menganggap kaki tangannya sebagai aset paling bernilai. Pandangan tanpa mengira peringkat akan dibincang dan nilai untuk bentukan strategi organisasi. Jadi, just senaraikan semua kaitan kes. Yang mana kamu rasa ada kaitan dengan demokratik, sebut sajalah. Okey. Ini pemeriksa akan tentukan nak bagi markah atau tidak. Jadi, senaraikan seberapa banyak kaitan kes berkaitan dengan demokratik. Okey? Faham? Alright? So, harap apa yang cikgu sampaikan ni bantu kamu memahami gaya kepimpinan. Okey, ada berapa gaya? Ada 4 kan? Autokratik, demokratik, laissez-faire dan kontingensi. Okey? Jangan lupa subscribe, okey, like dan share video dengan kawan-kawan ya. Dan harap kamu akan bagi komen positif tentang video cikgu. Harap apa yang cikgu sampaikan ini bantu kamu untuk memahami gaya kepimpinan dengan lebih baik dan skor dalam STPM Penggal 2 Pengajian Perniagaan. Good luck. Bye.